Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, suara saya jelas? Jelas ya. Jelas, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Okay, baik. PowerPoint yang saya kongsikan, boleh nampak tak slide? Alhamdulillah boleh nampak. Boleh nampak? Boleh Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Baik, insyaAllah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum. Selamat datang semua para jemaah ke iaitu kelas online, pengajian online. Maka pertama marilah kita para jemaah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Ia telah kurniakan kepada kita. Terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung sekali. Maka di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita ini juga merupakan nikmat kewujudan kita di atas permukaan bumi ini, nikmat anggota badan yang Allah kurniakan kepada kita, kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat kebendaan, nikmat mempunyai kaum kerabat, mempunyai ibu bapa, suami, isteri, adik-beradik, iaitu kawan-kawan, sahabat handai. Ini semua merupakan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita pada malam ini para jemaah taufik, kekuatan. Allah telah pilih kita untuk kita menghadiri kelas ataupun pengajian yang berkaitan dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara online para jemaah barakallahu fikum, tetapi pada akhir-akhir ini, pada akhir-akhir zaman ini, maka online ini, kegiatan-kegiatan online ini bermaharajalela. Sekiranya kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan pengajian secara online, maka kadang-kadang kita masih lagi terikat ataupun terkait dengan perkara-perkara lain juga yang mana dia juga berada di dalam online juga. Mungkin kita sibuk dengan dengan Facebook, dengan Instagram ke WhatsApp ke apa-apalah saja. Tetapi dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita masa kita ni
Dan sekadar 1 jam ni dari 9:30 malam hingga 10:30 malam ni, maka Allah SWT telah pilih kita untuk kita hadir di dalam majlis ilmu. Majlis iaitu di mana di dalam majlis ini kita akan mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabdaan-sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehadiran kita di dalam majlis ini pertama adalah untuk kita yang ini mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita perlu niat semata-mata kita hadir pengajian ini untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita para jemaah sama-sama kita memperbaiki, kita memperbetulkan, kita memperbaharui niat kita masing-masing. Bahawa kita hadir untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sukakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah SWT kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan dapat menyelamatkan kita dari azabnya, ilmu yang mana yang akan menghasilkan amal yang soleh, yang akan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Yang mana kita tahu bahawa kita akan hanya dimasukkan ke dalam syurga hanya dengan rahmat Allah SWT. Tetapi itu bukan bererti kita meninggalkan keimanan kepada Allah, itu bukan bererti kita meninggalkan amalan yang soleh. Berarti kita masih lagi kena usaha, kita perlu usaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mengerjakan amal yang soleh. Di samping itu, maka kita menafikan segala-galanya kerana hanya dengan taufik Allah sajalah kita dapat beriman dan kita dapat mengerjakan amal yang soleh. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi pada malam ini para jemaah barakallahu fikum, maka pengajian kita ini adalah iaitu berkaitan dengan rukun iman. Berkaitan dengan rukun iman. Dan rukun iman ini dia di antara rukun agama Islam. Rukun iman ini di antara rukun agama Islam. Apa maksud agama Islam? Berarti agama Islam, agama satu-satunya agama yang diredai Allah. Satu-satunya agama di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan agama Islam ini mempunyai 3 rukun utama. Agama Islam mempunyai 3 rukun utama. Yang pertama adalah rukun Islam itu sendiri. Yang kedua adalah rukun iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Itu ihsan. Berarti iman, Islam dan ihsan. Ataupun Islam, iman dan ihsan. Jadi pengajian kita pada malam ini berkaitan dengan rukun iman. Dan kita tahu bahawa sebagai orang Islam, maka kita perlu beriman dengan rukun iman. Dan rukun iman terbahagi kepada 6 perkara. Rukun iman terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama adalah beriman kepada Allah SWT. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Kelima, beriman kepada hari kebangkitan ataupun hari pembalasan ataupun hari kiamat. Dan yang keenam adalah beriman kepada kadar yang baik dan yang buruk datang dari Allah SWT. Jadi inilah rukun iman yang 6. Dan rukun-rukun agama ini, iman, Islam dan ihsan ini, maka dia sebenarnya merupakan akidah umat Islam. Berarti kita yang mana mengaku bahawa kita ni seorang yang beriman kepada Allah, seorang Muslim, kita perlu mempunyai akidah yang selamat. Kita perlu mempunyai akidah yang sihat. Jadi akidah itu adalah pegangan hati seseorang manusia itu. Jadi orang yang beriman kepada Allah, seorang Muslim, dia perlu ada pegangan hati di dalam hatinya bahawa dia perlu yakin agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Agama di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Dan agama Islam itu mempunyai 3 rukun. Seperti mana yang telah saya sampaikan tadi. Iaitu Islam itu sendiri, iman dan ihsan. Rukun Islam terbagi kepada 5 perkara. Yang pertama adalah kita menyaksikan 2 kalimah syahadah. Iaitu kita menyaksikan ataupun penyaksian bahawa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruh. Kedua adalah menegakkan solat 5 waktu di dalam sehari semalam. Ketiga adalah mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan fardu haji.
ke Baitullah apabila kita mampu menuju kepadanya. Jadi ini rukun Islam yang 5. Dan rukun iman seperti mana yang telah saya sampaikan tadi, 6 perkara, dan juga ihsan. Ihsan merupakan buah pada rukun iman dan rukun Islam. Ihsan adalah hendaklah kamu menyembah akan Allah seperti kamu dapat melihat akannya. Sekiranya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya ia, iaitu Allah melihat kamu. Jadi ini 3 rukun agama Islam. Ini 3 rukun agama kita, iaitu agama Islam. Barang siapa yang mengambil agama selain dari Islam, maka sekali-sekali dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, sekali-sekali tidak akan diterima olehnya darinya, dan ia di akhirat nanti digolong di dalam manusia yang nanti di akhirat digolongkan di dalam manusia, di dalam orang-orang yang rugi. Jadi kat situ kita kena faham bahawa betapa besarnya nikmat agama Islam. Betapa untungnya kita yang mana kita berada di dalam agama Islam. Jadi pengajian pada malam ini berkaitan dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Dan rukun iman yang 6 ini, para jemaah barakallahu fikum, rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan apabila kita mempelajari rukun iman yang pertama itu, iaitu beriman kepada Allah ini, di antara perkara yang sangat penting untuk kita memahami apabila kita mempelajari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita pelajari? Iaitu adalah yang pertama yang sangat penting adalah tauhid. Jadi apabila kita kata kita belajar rukun iman yang pertama, apabila kita belajar beriman kepada Allah, kita wajib ke atas kita mempelajari tauhid, pelajaran tauhid. Jadi inilah setiap para nabi dan rasul diutus atas perkara ini, perkara tauhid. Jadi para jemaah barakallahu fikum, maka pada pengajian yang lalu, 2 minggu yang lalu, maka kita telah melalui definisi tauhid dan pembahagiannya. Kita telah melalui definisi tauhid dan pembahagiannya. Jadi pada malam ini saya ingin ulang kaji sedikit sebelum kita masuk topik perbincangan yang baru. Yang pertama adalah definisi tauhid itu. Jadi saya nak tanya di kalangan para jemaah barakallahu fikum, kalau mereka yang boleh ingat ataupun mereka yang ada catatkan mengenai definisi tauhid itu, mungkin kalau sekiranya boleh kongsikan bersama apa yang dimaksudkan dengan tauhid. Apa itu definisi tauhid? Boleh salah seorang dari antum, kalau boleh jawab silakan unmute, boleh jawab ataupun boleh type di chat. Silakan, tafadhal. Apa definisi tauhid? Bila kita kata kita belajar tauhid, apa ertinya tauhid itu? Anda tak dengar suara anda. Boleh kuatkan sikit. Definisi tauhid mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Okay, baik. Ada soalan-soalan, ada jawapan-jawapan lain? Ada jawapan lain selain daripada ini? Itu maka akhir beritahu tauhid ini adalah kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Baik, ada jawapan yang lain? Nah, silakan. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jadi telah dikatakan bahawa definisi tauhid ini adalah tidak apa yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi para jemaah barakallahu fikum, maka sangat-sangat penting untuk kita mengetahui, untuk kita tahu apa tu definisi tauhid. Very very important. Kerana ini merupakan asas. Ini merupakan asas. Ini ilmu. Ini merupakan asas, perkara yang asas yang wajib diketahui oleh seorang Muslim. Lebih-lebih lagi kalau kita kata kita belajar rukun iman.
Kalau kita belajar rukun iman, tak dapat tidak, kita mesti nak kena melalui pengajian tauhid. Dan tauhid ini adalah bahasa Arab. Kan? Perkataan Arab, tauhid ini. Tauhid ini adalah perkataan bahasa Arab. Dia daripada perkataan fi'il madinya, dia punya past tense, wahada. Wahada, yuwahidu. Wahada, past tense dia, madi dia, fi'il madi, dan yuwahidu, fi'il mudhari. Wahada, yuwahidu, tauhidan. Jadi perkataan tauhid, dia adalah masdar. Dia adalah kata terbit bagi fi'il madi itu. Wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalau orang Arab, biasanya kalau dikatakan wahada asyai'ah, berarti menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Jadi ini makna tauhid dari sudut bahasa. Itu menjadikan sesuatu itu satu. Jadi seperti mana yang dijawabkan yang telah diberi jawapan oleh sahabat-sahabat kita tadi, maka itu jawapan yang betul. Bukan salah, yang betul. Itu di antara erti tauhid dari sudut istilah. Itu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini semua betul. Kerana itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah iaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kan? Jadi sebelum saya sambung lagi sikit para jemaah, barakallahu fikum, maka kita hadir di dalam majlis ini, kita perlu yakin bahawa Allah sedang melihat kita. Allah SWT sedang melihat, Allah SWT sedang mengetahui, Allah SWT sedang mendengar. Maka duduknya kita di dalam majlis ini, hadirnya kita di dalam majlis ini dengan izin Allah SWT. Di dalam pengetahuan Allah SWT. Telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT sangat-sangat gembira apabila hamba-Nya mengisahkan. Allah SWT sangat-sangat gembira apabila hamba-Nya mengisahkannya. Itu mengisahkan Allah SWT. Jadi kita bersyukur kepada Allah di mana Allah SWT telah memberi taufik kepada kita untuk duduk di dalam pengajian ilmu yang membincangkan keesaan Allah SWT. Jadi dari sudut syariat, tauhid itu berarti mengisahkan Allah dengan sesuatu yang khusus bagi Allah. Mengisahkan Allah di dalam sesuatu yang khusus bagi Allah. Jadi ini yang dimakna, yang diertikan dengan tauhid dari sudut syariat. Dari sudut syariat. Iaitu tauhid mengisahkan Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang khusus baginya, itu bagi Allah SWT. Jadi di sini terdapat 3 bahagian. Pertama adalah rububiyah Allah. Kedua, uluhiyahnya. Ketiga, al-asma dan sifat. Itu nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita telah lalu sebenarnya beberapa slide ini. Tapi saya akan ulang sekali lagi. Kerana apa? Untuk sukakan Allah. Untuk sukakan Allah. Kerana apa? Kerana saya yakin banyak perkara-perkara ni yang mana kita masih lagi terlepas pandang. Kita masih lagi tak boleh nak jawab dengan apa kata orang tu, dengan confident. Berarti dia tidak ada lagi, it's not at our fingertips yet. Padahal benda ni benda yang penting, tapi dia tidak ada dalam fingertips kita lagi. Ini merupakan perkara yang pertama sekali yang kita perlu pelajari, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita sebarkan, iaitu tauhid. Setiap para nabi dan rasul diutus untuk mengesahkan Allah SWT. Kita dicipta untuk mengesahkan Allah SWT. Inilah tauhid. Inilah pengajian tauhid yang kita sedang pelajari ini. Jadi para jemaah, barakallahu fikum, pembagian tauhid iaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, di dalam hal penciptaan, kepemilikan dan pengurusan. Berarti bila kita kata kita mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, cuba ingat kalimah ni, rububiyah. Rububiyah ni adalah perkataan bahasa Arab. Asalnya daripada Rabb. Yang mencipta, yang memelihara, yang mentadbir, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini Rabb. Jadi bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah, Rabb semesta alam. Siapa tu Rabb semesta alam? Allah. Siapa tu Allah? Allah lah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memiliki kita, yang mentadbir sekalian kehidupan kita, yang menguasai segala-galanya. Itulah Allah, itulah Rabb. Jadi bila kita sebut tauhid rububiyah,
berarti mengesahkan Allah dalam perbuatannya, itu perbuatan Allah. Berarti Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, yang mentadbir sekalian alam ini. Tidak ada yang mencipta, yang memiliki, yang mengurus alam semesta ini kecuali Allah. Berarti tidak ada satu makhluk pun yang ada kongsi, yang ada share di dalam menciptakan makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang ada share, yang ada kongsi di dalam memiliki makhluk. Di dalam pengurusan makhluk ni. Tidak kira siapa sekali dia. Tidak kira sama ada dia nabi ke, dia malaikat ke, dia jin ke, dia wali ke. Tak kira siapa saja dia. Maka tidak ada satu makhluk pun yang ada kongsi, yang tidak ada sekutu, yang dapat mencipta, memelihara, memiliki, menguruskan alam ni kecuali Allah. Berarti ini namakan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Berarti kita beriktikad, kita yakin dengan keyakinan yang mantap bahawa hanya Allah semata-mata yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur urusan semua makhluk. Tidak ada sekutu baginya dalam semua itu. Tidak ada sekutu baginya di dalam menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur urusan makhluk. Tidak ada. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukannya. Jadi berarti di dalam Al-Quran terkandung dalam Al-Quran banyak dalil, banyak evidence, banyak bukti yang menerangkan kepada kita, yang menerangkan kepada mereka yang membaca Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni esa di dalam rububiyah. Seperti mana firman Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, iaitu silih berganti. Dan dia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk. Dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Jadi ini surah Al-A'raf ayat 54. Jadi di dalam ayat ini terkandung sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Allah yang menciptakan, Allah yang melindungi malam dengan siang. Allah Subhanahu Wa Taala yang menundukkan makhluk-makhluknya dengan perintahnya. Allah SWT yang menciptakan, yang mengurus makhluk-makhluknya, yang bertakbir sekalian alam ini. Ini semua adalah merupakan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna yufakun. Wahai umat manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Dia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka mengapa kamu rela dipaling dari penyembahan? Ini surah Fatir ayat 3. Di mana Allah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala tujukan ayat ini. Allah kata, Ya Yuhannas. Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Tidak kira mereka beriman ataupun mereka tidak beriman. Maka Allah kata, Ya Yuhannas, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Kerana segala nikmat datang dari siapa? Datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa yang ada dengan kamu dari nikmat-nikmat ini semua datang dari, maka dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah SWT perintahkan manusia untuk tenangkanlah nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada manusia. Dan Allah kata tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Berarti apa yang kita memiliki, apa yang kita ada pada diri kita ni, segala nikmat-nikmat yang kita miliki ni, yang ada pada yang kita perolehi ni, semua diciptakan oleh Allah. Hatta perbuatan kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Hatta perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah SWT. Tetapi yang melakukan amalan itu, melakukan amalan yang baik, amalan yang buruk adalah diri kita sendiri. Tapi yang perbuatan itu adalah ciptaan Allah SWT. Jadi apa yang kita lakukan baik, maka Allah SWT akan beri ganjaran. Apa yang kita lakukan tidak baik, yang buruk, Allah SWT akan beri kita, yang Allah SWT akan azab kita sekiranya kita tidak bertobat kepada Allah SWT. Tetapi perbuatan itu juga diciptakan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT lah Khalik hakiki. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Dan Allah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka mengapa kamu rela berpaling kepadanya? Jadi para jemaah barakallahu fikum, kalau kita lihat pada akhir ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada akhir ayat ini maka Allah kata la ilaha illahu. Allah kata la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Itu melainkan Dia, melainkan Allah. Jadi ini merupakan uluhiyah Allah. Ini merupakan uluhiyah Allah. Berarti tiada Tuhan, tiada sembahan. Melainkan siapa? Melainkan Allah. Jadi maksud daripada rububiyah, maksud dari rububiyahnya Allah, maksud dari Allah SWT menyeru manusia kepada rububiyah Allah supaya manusia yakin bahawa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mentadbir sekalian alam ini, bahawa Allah memiliki sifat-sifat rububiyah. Maksud dari ini apa dia para jemaah? Adalah supaya manusia hanya sembah pada Allah. Supaya manusia tidak memalingkan sembahan mereka kepada selain Allah. Supaya manusia tidak jatuh di dalam kesyirikan. Tidak menduakan Allah di dalam sembahan. Jadi kerana itu pada akhir ayat ini Allah kata tiada Tuhan melainkan Dia, dan lepas tu Allah tanya khususnya kepada orang-orang musyrikin, maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembah? Kerana orang-orang musyrikin atau pada zaman Nabi SAW, orang-orang Arab musyrikin pada zaman Nabi SAW, walaupun mereka mengakui bahawa Allah itu yang menciptakan langit, bumi, bintang, Allah yang menciptakan, mereka yakin. Tetapi mereka masih lagi menyembah berhala-berhala yang mereka letak di sekeliling Kaabah. Berarti mereka walaupun yakin pada sebahagian rububiyah Allah, tetapi mereka telah menduakan Allah di dalam uluhiyah, di dalam sembahan mereka kepada Allah SWT. Jadi kerana itu pembagian tauhid ini perlu ke atas kita untuk memahami dengan betul. Jadi jangan kita ingat tauhid semacam itu, tapi tauhid ada pembahagiannya, ada pecahannya. Jadi kerana itu ada manusia mungkin dia yakin bila kita tanya dia siapa ciptakan bulan, bintang, matahari, dia kata Allah. Tetapi dalam masa yang sama tak mustahil kalau dia masih lagi menyembah selain Allah. Dalam masa yang sama tak mustahil kalau dia masih lagi meminta pada selain Allah. Dia masih lagi yakin pada tangkal, dia masih lagi pergi ke kuburan, minta kepada ahli kubur orang yang telah mati dan sebagainya. Ataupun dia masih lagi pergi kepada tukang lujum dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini semua dia telah menyeru kepada selain Allah, katakan. Maka dia telah jatuh kepada kesyirikan di dalam uluhiyah. Berarti di dalam sembahan kepada Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi kuntum ta'lamun." Tanyakanlah lagi. Siapakah? Berarti Allah perintahkan Nabi SAW untuk tanyakan. Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu? Serta ia dapat melindungi segala-galanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya. Jawablah jika kamu mengetahui. Jadi Allah SWT berfirman dalam bentuk soalan. Allah tanya, siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu? Pasti jawapannya Allah. Serta ia dapat melindungi segala-galanya. Pasti jawapannya Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada kekuasaannya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jawablah jika kamu mengetahui. Jadi di dalam ayat ini terkandung rububiyah Allah. Bahawa Allah yang berkuasa. Allah yang memiliki segala pemerintahan, pentadbiran, melindungi. Dan tidak ada seseorang itu, tidak ada satu makhluk pun dapat menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Manusia tahu, tapi bukan semua benda kita tahu. Ada benda kita tak tahu. Ada benda yang di luar pengetahuan kita. Tetapi Allah SWT Maha mengetahui. Tidak ada satu perkara pun yang di luar pengetahuan Allah SWT. Semua di dalam pengetahuan Allah, di dalam ilmu Allah.
Maka Allah berfirman, qul, katakanlah, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayit wa man yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maka Allah berfirman, Allah tanyakan, kul, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah. Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati? Dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbir urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka, orang musyrik, tetap akan menjawab dengan mengakui, dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Jadi di dalam ayat ini juga terkandung sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Berarti orang-orang musyrik, mereka mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Walaupun bukan semua, tapi sebahagian sifat rububiyah Allah, maka orang-orang musyrik mengakuinya. Sama juga hari ini kalau kita tanya siapa-siapa kat bawah, kita tanya anti-anti ke, uncle-uncle ke, kita tanya, siapa ciptakan langit dan bumi? Kita Tuan Allah, Tuan Allah. Dia tunjuk atas Tuan Allah. Dia tahu. Dia tahu bukan makhluk-makhluk. Bukan bahala-bahala yang dia sembah ni yang ciptakan langit dan bumi. Yang turunkan hujan ni. Dia tahu ada satu kuasa ke atas. Iaitu Allah. Jadi juga begitu juga berlaku pada zaman-zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Atau pada zaman Nabi SAW bila ditanyakan kepada orang musyrik sifat-sifat rububiyah Allah. Memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Menguasai pendengaran, penglihatan. Mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati. Mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup. Yang mentadbir sekalian alam. Maka mereka akan kata siapa? Mereka kata Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Mereka tak kata bahala-bahala yang mereka duk sembah. Setelah itu maka Allah kata, oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, berarti jika kamu mengakui sifat-sifat rububiyah Allah, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Iaitu mengapa kamu tidak mahu menyembah Allah saja? Kenapa kamu tidak mahu mengesahkannya di dalam sembahan kamu? Jadi ini maksudnya, jadi ini uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah ini tidaklah ditolak oleh kaum musyrikin yang Rasulullah SAW telah diutus kepada mereka. Bahkan mereka mengakui Allah SWT, maka bahkan mereka mengakuinya. Berarti orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahawa sebahagian dari sifat rububiyah Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Maka Allah berfirman, dan demi sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Jadi sama juga di ayat ini. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW secara khusus. Secara umum, maka kita orang yang beriman ini, apabila kita nak menjalankan dakwah, apabila kita nak menyeru orang-orang musyrik untuk beriman kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, maka sama juga. Kita pun tanya soalan yang sama juga. Siapakah ciptakan langit dan bumi? Maka pasti mereka akan jawab siapa? Mereka akan jawab Allah. Lepas tu kita katakanlah, kalau katakan Allah yang ciptakan langit dan bumi, kalau Allah yang memberi rezeki, kalau Allah yang menghidupkan, sekiranya Allah yang mematikan, kenapa kamu masih menyembah kepada selain Allah? Kenapa kamu masih lagi menyeru kepada selain Allah? Sedangkan selain Allah ini lemah. Sedangkan selain Allah ini tidak boleh menciptakan, tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Jadi kenapa kita menyeru kepada selain Allah? Kenapa kita tidak menyeru direct kepada Allah? Doa direct kepada Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, hanya akan dikau yang kami minta. Mohon pelindungan ataupun pertolongan. Jadi para jemaah barakallahu fikum, pada zaman Nabi SAW lagi, maka Allah SWT telah berfirman kepada Nabi untuk tanyakan kepada orang-orang musyrik yang menduakan Allah. Siapakah ciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang mengingkari tauhid rububiyah selain apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun.
Ia mengingkari hal itu. Jadi Fir'aun, kita katakan merata manusia akan mengakui rububiyah Allah. Merata manusia. Kecuali di antaranya seperti Fir'aun kan. Fir'aun dia ingkar. Tapi keingkaran Fir'aun ini bukan dia tak yakin dalam hati dia. Fir'aun pun tahu yang ciptakan dia Allah. Fir'aun pun tahu yang turunkan hujan, yang beri manfaat, yang beri mudarat itu Allah. Tapi oleh kerana apa? Kerana kesombongan, kebanggaan Fir'aun itu yang buat dia ingkar. Tapi down deep inside his heart, Fir'aun tahu sebenarnya dia ni bukan Tuhan. Tapi kerana kebanggaannya, kerana kesombongannya, maka Fir'aun mengaku dia ni Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Jadi ucapan ini yang keluar daripada mulut Fir'aun, yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran ini, ucapan ini bukan kerana Fir'aun yakin bahawa dia adalah Rob sebenarnya. Tidak, pasal dia tahu dia tidak boleh ciptakan langit, tidak boleh ciptakan bumi, tidak boleh ciptakan segala-galanya. Dia tahu dia sendiri dicipta. Tapi kerana apa? Kerana dia punya kesombongan dia lah yang buat dia ucapkan perkataan ini. Jadi sama juga, kalau zaman sekarang masih ada lagi orang yang mengingkari rububiyah Allah, bukan oleh sebab dia tak yakin, tapi kerana kesombongan dia. Itu yang buat dia ingkar. Ingkar kepada bahawa Allah yang menciptakan. Jadi maka mungkin pada zaman sekarang, maka dia akan kata, manusia ataupun golongan yang kata, golongan yang tidak percaya pada Tuhan langsung. Dia kata tak ada Tuhan. Everything happen by itself. Big Bang Theory ke apa-apalah. Mereka cuba menafikan adanya Tuhan, contoh. Mereka cuba nak menafikan bahawa adanya kuasa yang menciptakan segala-galanya. Tetapi mereka tahu sebenarnya ada. Tapi oleh sebab kesombongan, kebanggaan mereka terhadap diri mereka, maka mereka mengingkari rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang yang beriman kepada Allah, kita menerima. Kita yakin bahawa tauhid ini ada rububiyah. Beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Majusi mengingkari tauhid rububiyah dengan perbuatan syirik, iaitu mempersekutukan Allah SWT. Mereka mengatakan bahawa Allah ini memiliki dua pencipta. Bahawa alam ini, mereka mengatakan bahawa alam ini memiliki dua pencipta. Jadi bagi kita yang beriman kepada Allah, kita mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah, maka kita yakin Allah saja yang Maha mencipta. Selain daripada Allah tidak boleh mencipta. Tapi kaum Majusi mereka kata ada dua pencipta alam ini. Satu kegelapan dan satu cahaya. Walaupun demikian, walaupun mereka yakin ada dua pencipta, tetap mereka kata cahaya ni lebih baik daripada kegelapan. Walaupun mereka yakin ada dua pencipta, mereka telah menduakan Allah di dalam sifat penciptaan Allah. Mereka telah menduakan Allah di dalam rububiyah Allah, tetapi mereka masih lagi kata cahaya ni lebih baik dari kegelapan. Setelah itu kita masuk pada tauhid uluhiyah. Itu mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, baik dalam amal, cinta, takut, harap, solat, haji, menuntut ilmu dan ibadah yang lainnya. Tidak ada sekutu baginya, yakni tidak ada peribadatan kepada selainnya. Jadi ini tauhid uluhiyah. Seperti mana apabila kita belajar tauhid, kita kena melalui perkara ini. Apa tu pembahagian tauhid? Kerana di dalam ayat-ayat, di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang menerangkan rububiyah Allah. Di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang menerangkan uluhiyahnya Allah SWT. Di dalam Al-Quran yang terkandung di dalam ayat-ayat itu yang menerangkan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi kita mengisahkan Allah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan nama-nama dan sifat-sifat. Jadi uluhiyah mengisahkan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Berarti kita ini yang wajib menyembah hanya Allah. Segala jenis ibadah yang kita laksanakan, kita melaksanakan ibadah itu kerana Allah. Tidak kira sama ada ibadah itu ibadah yang berkaitan dengan lisan, seperti baca Quran, seperti kita berzikir, kita berkata perkataan yang baik, kita menghalang manusia daripada buat perkara yang tak baik. Contoh, apa saja jenis ibadah yang kita lakukan dengan lisan, maka hendaklah kita lakukan ibadah itu hanya kerana Allah. Kedua, katakan ibadah yang berkaitan dengan hati kita. Seperti cinta, rasa takut, khauf, raja, tawakal. Maka apa saja ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati kita, hendaklah kita melaksanakan ibadah itu kerana Allah. Cinta kerana Allah, takut kerana Allah, harap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi ini berarti kita beribadah kepada Allah menggunakan
hati kita mengesahkan Allah di dalam ibadah yang dilaksanakan oleh hati kita. Dan seterusnya katakan ibadah yang berkaitan dengan anggota badan seperti solat. Kerana solat ini badan pun melakukannya sekali. Kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, kita angkat tangan. Dan, jadi dan juga ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan tubuh badan seperti kita mengerjakan ibadah haji, umrah, kita keluar rumah, bekerja, cari rezeki yang halal dan sebagainya. Maka segala jenis ibadah yang berkaitan dengan anggota badan juga kita lakukan kerana Allah. Untuk kita sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada sekutu baginya, yakni tidak ada peribadatan kepada selain Allah. Apa saja jenis ibadah kita laksanakan kerana Allah. Jadi seseorang yang memahami dan mengakui kerububihan Allah Ta'ala dituntut untuk mentauhidkan uluhiyahnya. Tauhid ini juga disebut tauhid ibadah. Jadi tauhid uluhiyah ada beberapa nama, bukan satu nama saja. Jadi sebagian ulama menamakan tauhid uluhiyah ni dinamakan tauhid ibadah, tauhid amal dan yang lain-lain. Terms ni. Yang penting bukan dia punya terms. Yang penting bagaimana kita dapat mengesahkan Allah di dalam uluhiyah. Tetapi untuk kita nak memahami, maka kita perlu tahulah perkara-perkara ni. Kerana ini yang mana yang ulama telah kaji dari Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Jadi seseorang yang memahami dan mengakui kerububihan Allah Ta'ala dituntut untuk mentauhidkan uluhiyah. Berarti kalau katakan seseorang itu, dia dah boleh menerima bahawa Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang beri rezeki. Dia dah boleh menerima rububiyah Allah, maka ke atasnya untuk mengesahkan Allah di dalam ibadahnya. Pasal kalau dia dah boleh terima Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mentadbir sekalian alam ini, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mentadbir sekalian alam ini, tidak ada yang boleh menghidupkan, mematikan dan memberi manfaat, dia dah tak yakin tidak yakin lagi pada makhluk. Dia tahu makhluk tak boleh buat perkara-perkara ni. Maka lebih-lebih lagi ke atas dirinya untuk sembah hanya Allah. Untuk dia melaksanakan segala ibadah hanya kepada Allah. Dia seru hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tidak kira dia di dalam keadaan senang ke di dalam keadaan tersepit pun, dia hanya mohon perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah. Dia hanya seru hanya kepada Allah. Apa saja jenis ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah. Itu dinamakan tauhid ibadah. Jadi tauhid ibadah ini juga dinamakan tauhid uluhiyah, juga dinamakan tauhid ibadah. Kenapa? Kerana dua pertimbangan. Pertama, kerana penisbatannya kepada Allah, maka disebut tauhid uluhiyah. Kedua, kerana penisbatannya kepada makhluk disebut tauhid ibadah. Berarti the connection yang seseorang itu ada kepada Allah, bila dikonekkan dengan Allah, dinisbahkan kepada Allah, maka dinama tauhid uluhiyah. Kerana apa? Kerana apa saja ibadah yang kita lakukan untuk siapa? Kerana siapa? Kerana Allah. Jadi tauhid uluhiyah. Tetapi bila kita lihat pada satu sudut, yang melakukan ibadah itu siapa? Allah ke hamba dia yang melakukan ibadah? Kita yang melakukan ibadah itu. Jadi bila kita melakukan ibadah itu, maka tauhid ini juga boleh dinamakan tauhid ibadah. Berarti kita yang melaksanakan ibadah itu. Tapi kita melaksanakan ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi segala ibadah yang kita lakukan untuk Allah. Jadi tauhid uluhiyah. Tetapi dalam masa yang sama, tauhid uluhiyah ini juga dinamakan tauhid ibadah. Jadi ini terms. The terms. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi pengesaan Allah dalam ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Tapi yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Pengesaan Allah dalam ibadah. Berarti kita yang beribadah, kita mengesahkan Allah di dalam ibadah kita. At the same time, Allah saja yang berhak diibadahi. Allah saja yang berhak disembah. Berarti apa saja jenis ibadah dilaksanakan untuk Allah SWT. Dan di antara dalil surah Luqman ayat 30. Ini dalil yang sangat-sangat penting. Ini dalil yang sangat-sangat penting. Surah Luqman ayat 30. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Jadi ayat ini sangat penting. Zalika bi anna Allah huwal haq. Jadi apa saja sifat-sifat sebelum ayat ini yang membincangkan mengenai Allah, maka segala sifat Allah itu dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu, kerana bahawasanya Allah dialah saja Tuhan yang sebenar-benarnya. Huwal haq.
Zalika bi anna Allah huwal haq. Allah dialah saja Tuhan yang sebenar-benarnya. Kerana apa? Kerana ada tak Tuhan selain Allah? Ada tak sembahan-sembahan lain selain Allah? Jawapannya ada. Kerana ada manusia sembah selain Allah. Ada manusia mengambil ilah selain Allah. Jadi kerana itu, tetapi yang berhak disembah siapa? Yang berhak disembah Allah. Tetapi ada tak manusia yang sembah selain Allah? Ada. Ada manusia sembah pokok, ada manusia sembah matahari, ada manusia yang meniru jin, ada manusia yang meniru malaikat, ada manusia yang meniru nabi. Mereka meniru makhluk-makhluk ini di dalam kesenangan ataupun kesusahan. Berarti mereka sedang beribadah kepada makhluk-makhluk. Jadi ada tak ibadah ilah selain Allah? Ada jawapannya. Tetapi yang berhak disembah, adakah mereka? Tidak. Yang berhak disembah siapa? Huwal haqq. Yang berhak disembah adalah Allah yang maha benar. Allah lah yang hak disembah. Selain daripada Allah, tidak berhak disembah. Walaupun kita nampak manusia duk sembah perkara-perkara itu, tapi makhluk-makhluk itu tidak layak disembah. Tidak layak ditujukan segala jenis ibadah kepada makhluk-makhluk itu. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. Jadi inilah mafhum daripada la ilaha illallah. Jadi itu nanti kita akan masuk perbincangannya. La ilaha illallah. Apa tu la ilaha illallah? Apa tu erti la ilaha illallah? Apa tu maksud la ilaha illallah? Apa tu syarat-syarat la ilaha illallah? Apa tu rukun la ilaha illallah? Apa yang membatalkan la ilaha illallah? Jadi banyak perkara kita nak belajar. Kerana itu sahabat belajar iman saja 13 tahun. Sahabat belajar iman, mereka berguru dengan Nabi SAW, mereka mempelajari iman saja 13 tahun. Barulah mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, barulah mula perintah Allah turun. Satu persatu. Pada ketika itu, mereka, iman mereka, keyakinan mereka mantap. Mereka tidak lagi menduakan Allah SWT. Cuma sahabat mereka risau kalau mereka ada syirik-syirik yang tersembunyi. Seperti riya, sum'ah, itu tak dapat tidak. Tetapi sahabat, ada tak sahabat yang menduakan Allah di dalam ibadah? Tidak ada. Ada tak sahabat yang menyembah selain Allah? Tidak ada. Cuma kalau kita katakan yang mereka rasakan mereka berada dalam keadaan kemunafikan ataupun mereka takut pada riak, sum'ah, itu biasa. Itu kita sampai sekarang pun ada juga perkara-perkara ini. Tetapi untuk menduakan Allah, sahabat untuk menduakan Allah dengan syirik yang nyata, sembah kepada selain Allah, tidak ada. Kerana sahabat tahu dosa syirik ini tidak ada ampunan. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampunkan dosa orang yang menduakan. Dan Allah SWT mengampun dosa bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dosa apa saja ada ampunan. Tapi dosa menduakan Allah tidak ada ampunan. Jadi bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain Allah, selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar. Maha tinggi lagi maha besar. Huwal aliyul kabir. Ini di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran apabila membincangkan mengenai tauhid, ada ayat yang menerangkan mengenai rububiyah Allah. Ada ayat yang menerangkan mengenai uluhiyahnya Allah. Ada ayat yang menerangkan mengenai nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Ada ayat yang menerangkan ketiga-tiga sekali. Dalam satu ayat, ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya, ada nama-nama dan sifat-sifat. Jadi itu, kerana itu di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang membahas mengenai hukum ahkam ini lebih kurang cuma 500 ayat saja. Ini pendapat yang paling masyhur sekali di antara ulama. 500 ayat lebih kurang yang membincang mengenai hukum ahkam. 1000 lebih ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan mengenai nikmat-nikmat Allah yang Allah sediakan di dalam syurga ataupun sifat-sifat syurga. 1000 lebih ayat sifat-sifat neraka. Dan lebih daripada itu, 3000 lebih ayat yang lain semua menerangkan mengenai perjuangan para nabi dan rasul menyeru manusia kepada tauhid. Supaya manusia mengesahkan Allah SWT. Termasuklah kisah-kisah kekasih-kekasih Allah seperti Ashabul Kahf, seperti Luqman, kisah Luqman dan anaknya. Seperti kisah-kisah yang lain di dalam surah Kahf dan sebagainya. Seperti kisah Habibun Najjar di dalam surah Yasin. Berarti Allah SWT walaupun ada kisah-kisah ini, Allah SWT telah ceritakan dalam Al-Quran, walaupun mereka bukan Nabi sekalipun, mereka adalah orang-orang yang soleh, tetapi kerana mereka ada kaitan dengan Tauhid.
Mereka ada kaitan dengan menyuruh manusia kepada la ilaha illallah. Maka Allah SWT ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Dan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Isra ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadahmu. Kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. Jadi ini berarti Allah SWT larang kita menduakan Allah di dalam ibadah kita kepada Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Berarti janganlah engkau adakan sembahan yang lain bersama Allah di dalam ibadahmu. Berarti kita beribadah, kita sembah kepada Allah, janganlah kita sembah ilah yang lain. Janganlah kita sembah sembahan yang lain. Kerana apa kata Allah? Kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. Kerana selain daripada Allah tak boleh bantu kita, tak boleh tolong kita, tak boleh selesaikan masalah kita. At the end, Allah juga yang bantu. Walaupun orang-orang kafir, walaupun orang-orang bukan Islam, dia minta tolong kepada bahala-bahala dia. Lepas tu dia dapat bantuan. Sebenarnya bantu dia bukan bahala-bahala dia. Sebenarnya bantu dia Allah. Tapi dia akan berada sentiasa dalam kesesatan. Walaupun dia minta tolong kepada selain Allah pun, tetap Allah bantu dia. Kerana Allah maha mendengar. Allah masih bantu lagi. Allah maha mendengar. Tetapi dia akan berada di dalam kesesatan sekiranya dia masih berpaling bahawa sebenarnya yang memperkenankan doanya itu, yang membantu, yang memberi pertolongan kepada dia itu bukanlah makhluk-makhluk yang dia duk sembah tu ataupun dia duk seru. Sebenarnya Allah lah yang memperkenankan segala permintaan, yang memperkenankan segala hajat-hajat makhluk. Jadi tauhid uluhiyah ini dikufuri dan diingkari oleh umumnya makhluk. Berarti kalau rububiyah tadi kita boleh katakan ramai juga manusia yang meyakini rububiyah Allah. Walaupun dia bukan orang yang beriman sekalipun. Walaupun dia bukan orang yang mengaku dia orang Islam sekalipun. Tapi kalau kita ceritakan pasal rububiyah, dia boleh terima. Nah, kalau kita tanya mereka, who's the one who create you? The moon, the sun, the stars. Dia akan kata God. Dia akan kata Tuhan. Tuhan yang satu. Tetapi tauhid uluhiyah ini yang dikufuri dan diingkari oleh umum makhluk. Kerana ramai makhluk yang tidak menyembah Allah. Kalau kita kata satu contoh saja, solat saja. Yang merupakan tiang agama. Berapa ramai manusia yang menegakkan solat? Kalau kita lihat orang Islam sendiri pun yang ada meninggalkan solat. Apatah lagi kalau orang yang bukan Islam. Dan lebih-lebih lagi lah dia meninggalkan solat. Kalau dia meninggalkan solat, berarti dia minta dengan siapa? Sedangkan di dalam solat ini kita diperintahkan untuk minta hanya kepada Allah. Kerana solat itu sendiri merupakan doa. Daripada mula solat sehingga akhir solat merupakan doa. Jadi kita tanya diri kita, di dalam dunia ini berapa ramai orang yang mendirikan solat? Kalau orang si Islam sendiri yang meninggalkan solat, apatah lagi orang yang bukan Islam. Yang mereka pun tak tahu apa itu solat. Yang mereka pun tidak tahu apa itu dua kalimah syahadah. Jadi maksudnya orang yang mengkufuri tauhid uluhiyah ni ramai. Ramai manusia yang mengkufuri tauhid uluhiyah. Oleh kerana tauhid inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab. Kerana the responsibility, the duty, the role ataupun tanggungjawab untuk menyeru manusia kepada Allah ni satu tanggungjawab yang sangat besar. Dia lebih besar daripada semua tanggungjawab, semua presiden dalam dunia ini kita kumpulkan pun tak boleh sama juga tanggungjawab dia. Tanggungjawab yang Allah utuskan kepada Nabi dan Rasul ini yang paling besar sekali. Tidak ada tanggungjawab yang lebih besar daripada para Nabi dan Rasul. Kerana apa? Kerana mereka menyuruh manusia untuk mengisahkan Allah SWT. Untuk bermohon hanya kepada Allah. Kerana setiap Nabi dan Rasul tahu kalau manusia mati di dalam kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya akan kekal di dalam neraka. Jadi para jemaah barakallahu fikum, maka Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maka Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadahlah kamu kepada-Ku. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, Allah kata tidak ada satu rasul pun yang Allah utuskan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Sebelum Nabi, maka rasul-rasul yang datang 124,000 para nabi kita katakan lebih kurang, maka tidak ada satu nabi pun atau rasul sekalipun yang datang mereka menyeru manusia kepada selain Allah. Tidak ada. Semua para nabi dan rasul Allah utuskan kepada manusia, mereka akan ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka Allah kata,
fa'budun. Beribadahlah kamu kepada. Jadi tauhid uluhiyah ini juga dikenali dengan tauhid iradah. Tauhid iradah. Itu tauhid kehendak. Sebenarnya ini pengajian ni saya dah lalu 2 minggu yang lalu. Ini saya ulangi lagi dan saya memang tak akan jelak-jelak mengulangi perkara ni. Kerana Nabi dan Rasul je berapa bertahun-tahun mereka menyeru manusia pada kalimah ni. Nabi Nuh AS 1000 kurang 50 tahun menyeru manusia kepada kalimah tauhid. Jadi tauhid irada, tauhid kehendak kerana ikhlas yang dikandungnya. Dinamakan juga tauhid irada wal murad. Itu tauhid kehendak dan tujuan yang didasari atas menginginkan rida Allah SWT dalam seluruh amal. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid ibadah juga dikenal dengan tauhid iradah, tauhid kehendak. Berarti kehendak seseorang itu, keinginan seseorang itu, bila dia melakukan ibadah, apa yang diinginkan? Diinginkan rida Allah SWT. Di dalam seluruh amal dia lakukan amal untuk siapa? Untuk Allah. Itu kehendak dia, itu keinginan dia, itu maksud dia melakukan ibadah itu. Hanyalah untuk mencari keridaan Allah SWT. Juga dikenal dengan tauhidul qasad, iaitu tauhid maksud. Lebih kurang sama juga tauhid iradah. Itu kerana didasari dengan mengikhlaskan maksud yang berkonsekuensi ikhlas untuk Allah SWT. Juga dikenal dengan at-tauhid at-talab, tauhid permintaan. Kerana kandungan permintaan dan doa hamba kepada. Jadi para jemaah barakallahu fikum, memang mungkin kita tak dapat nak hafal semula perkara ni. Kan? Sekurang-kurangnya tauhid uluhiyah itu juga dikenal dengan tauhid ibadah. Sekurang-kurangnya kita tahu pembahagian-pembahagian tauhid. Sekurang-kurangnya kita tahu apa makna tauhid. Jadi there should be a stepping stone yang mana kita perlu tahu perkara ni. Jangan sampai kita tak tahu. Bila kita kata kau belajar apa? Rukun iman. Apa yang kau belajar dengan rukun iman? Tak tahu. Jadi kita kena tahu, kita kena naik satu tahap, satu step, step by step, step by step. Satu tahap demi satu tahap. Kita perlu tahu apa yang kita pelajari yang berkaitan dengan agama kita ini. Bila kita belajar, kita faham, kita amal, baru kita dapat sampaikan. Kalau kita tak boleh sampaikan. Jadi, at-tauhid at-talab, itu tauhid permintaan. Kerana kandungan permintaan dan doa hamba kepada dia. Kerana di dalam ibadah kita kepada Allah, sebenarnya setiap ibadah ini mengandungi doa. Bila kita beribadah, berarti kita sedang berdoa. Ad-du'a'u wal ibadah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Jadi setiap kali bila kita beribadah sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah. Tidak kira sama ada kita berdoa itu berdoa yang dimaksudkan dengan doa iaitu doa masalah, berarti kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kita doa, kita munajat kepada Allah, Allahumma ataupun Rabbana dengan lafaz-lafaz seperti ini. Berarti kita doa masalah, kita doa dengan ada lafaz permintaan. Ataupun kita berdoa dengan Allah dengan melakukan amal ibadah. Seperti kita sedang solat, kita puasa, kita sedang keluarkan zakat, kita sedang bekerja mencari rezeki yang halal, kita sedang mentaati kedua bapa kita sedang berkhidmat kepada isteri sedang berkhidmat kepada suami, kita menjaga anak-anak kita. Perkara-perkara ini merupakan ibadah. Dan ibadah ini merupakan ibadah yang mana yang dia ni doa, sejenis doa. Tapi doa yang mana doa ini dilaksanakan di dalam bentuk ibadah. Dan ibadah ini luas. Jadi kerana itu setiap ibadah, setiap doa itu ditujukan kepada Allah. Kerana setiap doa itu merupakan ibadah, permintaan. Jadi ini yang dimaksudkan at-tauhid at-talabi. Itu kerana kandungan permintaan dan doa hamba kepada Allah. Kita akan diberi pahala. Ataupun juga dikenal dengan at-tauhid al-fi'li. Itu tauhid perbuatan. Kerana kandungan perbuatan hati dan anggota tubuh. Kerana tidak ada manusia pun yang boleh terlepas daripada melakukan amalan. Dan kita seperti satu mesin yang mengeluarkan amal. We are like a machine which produce amal. Sama ada amalan yang keluar daripada anggota badan kita ni amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Amalan yang berdasarkan tauhid ataupun amalan yang berdasarkan menduakan Allah. Jadi tak boleh nak elak. Jadi ini at-tauhid al-fi'li, itu tauhid perbuatan. Kerana apa? Kerana kandungan perbuatan hati dan anggota tubuh. Ada manusia mungkin dia nampak macam dia tak beramal, tapi dalam hati dia memohon kepada selain Allah. Dia memohon perlindungan kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada selain Allah. Di dalam hatinya. Dan ini merupakan menduakan Allah. Dia merupakan kesyirikan. Kerana itu perbuatan hati dia. Jadi adakala kita tidak terlepas sama ada kita sedang melakukan perbuatan hati ataupun perbuatan anggota badan, termasuk juga lisan. Jadi ini dinamakan at-tauhid al-fi'li.
Berarti setiap perbuatan hati dan anggota badan kita yang kita lakukan ini hendaklah kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita tinggalkan pun kerana Allah. Kalau katakan bentuk larangan, kita tinggalkan kerana Allah. Dan juga tauhid amal. Kerana dibangun di atas mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi sebenarnya revision daripada mula sampai sekarang ni, kita revision dua minggu lalu punya pelajaran. Kerana saya yakin ada yang baru join pada malam ni. Jadi sekarang tauhid asma wa sifat. Ini sekadar rumusan saja tauhid asma wa sifat. Berarti mengesahkan Allah Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tadi kita dah lalu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah SWT di dalam sifat hanya, lepas tu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sifat iaitu uluhiyahnya. Dan sekarang ini masuklah pembagian yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tauhid dan sifat-sifatnya. Iaitu apa itu? Mengesahkan Allah Ta'ala di dalam nama dan sifat-sifatnya adalah keimanan yang mantap terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kita mengesahkan Allah pada keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terkandung di dalam Quran, apa yang terkandung di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tanpa apa? Jadi ni kita kena tahu. Bila kita belajar tauhid asma wa sifat, dia ada pengajiannya yang tersendiri. Dia ada dia punya masalah-masalah dia, hukum-hukum dia, ahkam-ahkam dia yang terkandung di dalam tauhid asma wa sifat. Jadi ada terms-terms yang kita nak kena tahu. Tak boleh nak elak. Ini kita kata bila kita dah mula masuk detail. Seperti di antara terms dia, bila kita mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita mengesahkan Allah, kita menetapkan nama-nama Allah, kita menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang Allah kata di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan di dalam Sunnah, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Tanpa kita melakukan tahrif. Tahrif berarti tanpa kita menyelewengkan atau tanpa kita mengubahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Kita tak melakukan tahrif. Kalau kita sebut takwil, takwil itu ada. Kalau takwil itu berdasarkan dalil Quran dengan hadis, maka ada takwil itu. Tapi kalau takwil itu bukan berdasarkan Quran dan hadis, maka itu dinamakan tahrif. Berarti penyelewengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi kita tidak melakukan perkara itu. Kita menetapkan. Apa yang Allah tetapkan bagi hak diri Allah, zat Allah, apa yang Nabi SAW tetapkan, maka kita tetapkan. Kita tidak melakukan tahrif. Kita tidak mengubah, menyelewengkan makna. Kedua, kita tidak melakukan ta'til. Ta'til berarti kita tidak menghapuskan. Kita kata tak ada perkara itu. Ta'til. Kita kata, contoh. Katakan Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Jadi kita kata, tak mungkin Allah melihat. Pasal makhluk pun melihat apa? Kan? Kita gunakan akal kita. Kita kata, takkan Allah melihat. Kita pun melihat juga. Kalau kita kata Allah melihat, kita dah samakan Allah dengan kita. Jadi kita hapuskan. Kita kata tak ada, Allah tak melihat. Kita taktil perkara itu. Jadi kita tidak mentaktilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Allah kata Allah Maha melihat, kita beriman. Cuma kita tahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kita tahu bahawa Allah SWT melihat dengan kebesarannya. Allah melihat tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Yang itu kita beriman. Jadi berarti ini terms-terms yang kita perlu tahu. Bila kita belajar mengenai tauhid asma wa sifat. Itu tahrif. Kita tidak melakukan ta'rif, kita tidak menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tidak melakukan ta'til, kita tidak menghapuskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tidak melakukan takrif. Takrif berarti kita tidak membagaimanakan. Kita tak kaif, berarti kita tak tanya, bagaimana ya Allah melihat? Bagaimana Allah melihat? Apa yang layak bagi Allah? Bagaimana Allah mendengar? Apa yang layak bagi Allah? Tapi kita tak membagaimanakan. Itu maknanya takrif. Kita tidak melakukan takrif. Kerana apa? Kerana akal kita tak akan sampai ke situ. Kerana kita berpegang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah SWT tidak menyerupai sesuatu. Jadi bagaimana kita nak takrifkan sifat-sifat dan nama-nama Allah? Sedangkan Allah tidak menyerupai sesuatu. Begitu juga tamthil. Kita tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu. Ataupun tashbih. Kita tidak menyamakan Allah SWT dengan sesuatu, dengan makhluknya. Tidak. Dan juga takwil tanpa dalil. Jadi takwil tanpa dalil ini juga termasuk yang pertama itu kita tidak melakukan tahrif.
Jadi para jemaah barakallahu fikum, insya-Allah pada pengajian yang akan datang nanti kita akan sambung kepada tauhid asma wa sifat dengan lebih detail lah, lebih detail sikit. Jadi insya-Allah pada 2 minggu yang akan datang, berarti tanggal 16 dengan 23 tidak akan ada pengajian. 16 dan 23 kita akan jumpa insya-Allah pada tanggal 30 hari bulan 9, iaitu khusus umrah kita, dan pengajian ini fardu ain akan disambung kembali kepada bulan 10 nanti insya-Allah. Barakallahu fikum. Jadi para jemaah sekalian, kalau ada di antara antum yang ada soalan nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Saya baru hari ini pertama kali ikut yang kelas ni. Nanti boleh taruh dekat grup tak? Yang recording. Grup mana ya? Mana punya Ustaz nak taruh? Okey. Baik. Grup yang mana ya? Maksud dia Grup umrah. okey, baik, insya-Allah. 21 ke 22 ke. Okey, baik, insya-Allah. Boleh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, ada soalan yang lain? Kiranya kalau tak ada soalan, insya-Allah barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT balas antum dengan kebaikan dunia dan akhirat. Insya-Allah kita akan jumpa pada pengajian-pengajian yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.